Alright. Okay, so I akan mula kelas berkenaan dengan modul 1 and then the chapter 1 under my module lah. So I will divide to 2 modul. 2 modul yang saya akan cuba rancang. Tapi saya rasa macam tak sempat dah nak cover semua tu. Sebab you ada nak exam lah sebenarnya. Tapi at least lah, okay. At least kita just buat revision lebih kurang lah untuk kita nampak apa konsep yang penting di dalam circuit theory ataupun electrical circuit yang you all tengah study sekarang. So untuk fundamental circuit analysis untuk malam ni, saya lebih suka nak berbincangkan tentang voltage, current, power, macam mana kita nak menggunakan Ohm's law, apa yang dikatakan Ohm's law, macam mana kita apply Ohm's law dalam kita punya circuit. Dan the next insya-Allah kita akan cuba tengok apa itu KVL dan juga KCL. So basically untuk KVL dan KCL ni you ada masuk kelas dah lama kelas dan you mungkin dah faham dan cuba lebih faham lagi berkenaan dengan KVL iaitu Kirchhoff voltage law dan juga Kirchhoff current law. So untuk pengetahuan kamu KVL dan juga KCL ni yang inilah orang kata apa metod ataupun teknik yang banyak kita gunakan di dalam semua subjek yang berkaitan dengan electrical dan juga elektronik. Even kalau you masuk dalam kelas-kelas yang lain, subjek-subjek yang lain, contoh dia macam communication, signal and system and so on for the next semester. So you akan nampak benda ni lah yang paling penting untuk kita faham untuk kita buat analisis untuk circuit yang kita akan belajar kat situ. So tak nak kita terpaksa faham dan insya-Allah dengan memahami konsep-konsep yang asas dalam circuit analysis ni, you all akan nampak yang fundamental ataupun konsep ni lah yang paling penting sebenarnya. Sebab kita tengok kalau dalam DC analysis, okay, kalau kita tengok dalam DC analysis, okay, saya just write down something here, okay. Okay, saya lebih fokus kepada DC analysis. Kita ada DC analysis. Right. DC analysis. Macam you all dah belajar sebelum ni, kita ada dua, DC dan juga kita ada dua, DC dan juga AC. DC ni dia lebih kepada nak menunjukkan macam mana kita punya circuit yang kita nak analyze tu. Okey. Sama ada kita nak analyze secara DC direct current ataupun kita nak analyze menggunakan alternating current. Yang ni I hope you know already lah the what we call the definition for DC dan juga AC. Ni yang paling penting. Okey, kita ada DC ataupun AC. Okay, so saya lebih fokus kepada DC analysis. Macam dalam DC analysis, ada a few parameter yang paling penting yang kita perlu faham dalam circuit analysis. Tapi untuk DC analysis macam biasa, kita perlu tahu apa itu voltage, apa itu current, apa itu power. Kan? Ni yang paling penting yang saya mention dalam kelas saya ataupun dalam kelas-kelas pensyarah yang kamu masuk sebelum ni. So kalau biasa voltage unit dia dalam volt. And then kalau dalam metric unit dia dalam V. Yang ni perlu tahulah. So untuk current, okay, untuk volt mostly kebanyakan volt kalau dalam DC analysis dia mungkin dalam value untuk volt dia mungkin dalam volt ataupun millivolt. Yang tu standard. Dia tak akan ada kilovolt, megavolt dalam DC analysis. Okay. Sama ada volt ataupun millivolt. Untuk current macam biasa, you tahu current dia punya unit dia adalah dalam ampere. Dan dalam metric unit
Kita ambil dia sebagai A. A besar, bukan A kecil. Okey, dia bukan small a. Okey, dia maksud capital A yang besar, A, ampere. Dan dalam untuk ampere ni juga sama juga. Dalam DC analysis kamu akan jumpa dalam sama ada ampere ataupun milliampere ataupun microampere. Yang ni biasa yang kita akan you akan jumpa nanti benda-benda. Kalau bukan dalam bentuk kilo M, mega M, bukan. Itu bukan dalam DC analysis. Sementara untuk power, okey, untuk power dia punya unit dia dalam bentuk unit dia apa? Watt. Dan metric unit adalah W. Okey, W. Bukan omega tapi W. Yang ni kita baru tengok dia punya apa itu voltage in term of orang kata apa, unit yang kita guna pakai dalam metric unit. Metric unit ni adalah unit yang diguna pakai around the world. Satu dunia menggunakan metric unit yang sama juga yang kita pakai dekat Malaysia. Dia tak ada beza. Okey, dia tak ada beza di antara kita Malaysia, Thailand ke, Indon ke, tak ada. Dia menggunakan metric unit yang sama. Okey. Okey, ada apa soalan kat sini? Ada apa soalan kat sini? Tak ada, Sir. Tak ada. Semua diam. Oh, ni ramai ni. 37 orang. Okey. Allah, sorry. Ni basic konsep yang kita perlu faham. Okey. Okey, so now apa itu voltage? Okey. Okey, so now I go to the next slide. Apa itu voltage sebenarnya? Why voltage ni penting dalam kita punya circuit analysis? Okay. Ataupun voltage ni in term of unit sebenarnya. Tapi kita ada satu unit yang kita guna pakai sama ada kita nak sebagai indikator kepada nilai sesuatu apa? Contoh sekarang ni yang kita faham. Okey. Kita ada elemen di dalam circuit. Kan? Kita ada elemen di dalam circuit. So kita cuba fokus dalam DC analysis. Dalam DC analysis ataupun dalam circuit teori yang dia nampak yang saya lukis sekarang ni, elemen dia kalau you tengok dalam yang dikatakan elemen ni adalah macam satu device yang kita susun di dalam kita punya circuit ataupun kita connect dalam kita punya circuit dalam dua keadaan sebenarnya. Betul. Dalam dua keadaan, sama ada secara siri ataupun secara selari. Okey. Itu yang dikatakan elemen. Ataupun kita panggil elemen kat sini. Yang ni memang elemen ni memang nak tak nak memang kena faham what is the element. That one is the common word yang kita guna dalam kita punya circuit theory. So elemen ni adalah macam saya cakap tadi, elemen ni adalah satu device. Device yang kita sambung di dalam circuit, ni dalam bahasa Malaysia lah, di dalam circuit secara siri ataupun selari. Itu yang kita nampak. Dia tak ada selain daripada siri dengan parallel, tak ada. Dua tu je, series ataupun parallel. That's why bila kita nak tunjuk kita punya circuit, kita akan buat connection secara siri ataupun selari. Okey. Kalau kita refer kepada figure yang saya buat sekarang ni, kita dah belajar untuk kita yang paling penting sekarang ni dalam circuit, kita mesti ada satu source. Okey?
satu source yang akan bagi power, akan deliver power kepada elemen-elemen lain untuk dia function. Itu tujuannya sebenarnya. Sebab tu dalam DC analysis, simbol untuk voltage source yang selalu yang kita tengok ni, positif dan negatif ni, polarity positif and then polarity negatif, dan dia ada satu nilai yang kita akan letak 10 volt. So masuk sekarang ni voltage, yang kata voltage tu sebagai indikator kepada apa? Kepada elemen yang kita letak di dalam kita punya circuit. Sekarang ni kita ada satu voltage source. So kita faham what is a voltage source. Voltage source, tujuan voltage source ni memang untuk dia deliver power kepada elemen-elemen yang lain. Contoh sekarang ni kita ada R1, kita ada R2. So elemen kita sekarang ni adalah R1 dan juga R2 dan juga 10 volt sebagai voltage source. Inilah elemen kita. Itu tujuan untuk circuit tu. Dia tak nak kita kena ada elemen ni. Kalau refer circuit yang saya bikin sekarang ni, kita ada 3 elemen penting, iaitu voltage source, kita ada resistor R1 dan juga resistor R2. Right. So now, elemen ni juga, kalau kita masuk dalam kelas sebelum ni pun, kita ada 2 type of element. Okay, 2 type of element, iaitu kita ada apa? Active element dan juga, siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Okey, kita ada passive element. Macam mana kita nak differentiate di antara which one active element ataupun passive element. Okey, so active element ni selalunya yang elemen yang boleh sama ada dia boleh deliver power ataupun dia boleh absorb power. Itu yang dikatakan active element. Dia boleh absorb ataupun dia boleh deliver. Dia absorb ataupun dia boleh deliver. Contoh, example, bateri. Betul? Macam mana saya kata bateri? Bateri, you boleh charge. Dia boleh absorb. And then dia boleh simpan dia punya orang kata apa? Dia punya power. Dan pada masa yang sama, selepas fully charge, dia boleh deliver power tadi tu kepada benda lain. Contoh ada, let's say macam kita nampak macam handphone kita kan. Handphone kita tu dia menggunakan bateri. You charge bateri mati, you charge, dia absorb. One bila dia fully absorb, fully charge, you disconnect you punya charger and then you on. So bateri tu dia akan deliver power untuk you turn on you punya handphone. Itu yang dikatakan active element. Okay, active element. Sementara untuk passive, apa itu passive? Dia hanya boleh absorb saja. Dia tak boleh deliver. Dia tak boleh simpan kita punya power dekat situ. That's one is called as absorb. So contoh yang paling ringkas adalah resistor. Itu beza antara aktif dengan pasif. Right. Okay, selamat datang kepada yang lain. So kita dah start kelas tadi pukul 9. Kita dah masuk just a few topik tentang voltage,
Okey, dah faham ni untuk voltage dan juga sebagai salah satu sebagai indikator kepada kita punya voltage, kita punya supply. Yang ni adalah voltage source. Kita ada banyak dan juga ni elemen. Inilah circuit yang kita ada. So kalau elemen disambung secara series dan juga parallel. Yang tu memang tak ada pilihan. You tak kena ada like another connection. You just have a two connection in a circuit theory. Sama ada you connect through in a series or you connect the element in parallel. Betul? Okay. Yang tu sebenarnya. Right. Okay. So dalam voltage juga, still dalam voltage, sorry. Persoalan saya sekarang ni, apa yang kamu faham tentang potential different? Siapa boleh jawab kat saya? What is the potential different yang kita faham sebenarnya? Potential different. Okay, kita tengok just one example je. Okay. Contoh saya ambil sekarang ni, di antara satu, you ada resistor, you ada connection dekat sini. Ini adalah nilai R. Okay, macam biasa dalam you study dalam dalam kelas sebelum ni, kita ada R. Apa beza point ni dengan point ni? Contoh saya letak sini as a V1, saya letak ni sebagai V2. Okay, yang ni V1 dan juga yang ni V2. Okay, untuk case yang pertama. So for this case, V1 equal to V2. Betul? Betul tak? Ada voltage drop. Ada voltage drop. Maksud dia V1 not equal to V2. Okay. For this connection yang kita nampak, saya just direct menggunakan benda ni sebab you dah faham sikit tentang node dan so on. So V1 is not equal to V2. Sebab apa? V1 is not equal to V2. Sebab kita ada voltage drop VR, positive, negative. For example, let's say the current through from V1 and then go to V2. So I and then the one is also I. Right. So that's why kat sini kita nampak V1 is not equal to V2. But now, if you refer to the second condition here, V1 equal to V2. True. Betul tak? Betul kan? Betul. Okay, betul. Sebab apa V1 sama dengan V2? V1 sama dengan V2 sebab apa? Tak ada voltage drop. No voltage drop across V1 and V2. Voltage drop hanya ada bila ada elemen. That's why kita kena faham elemen. Maksudnya kat sini, kalau kita ada satu point kat sini, as a node, katakan node V1, and then kita ada elemen, any elemen dekat sini, especially R lah kita ambil untuk mudahkan R. Dan juga satu connection dekat sini adalah node kat sini adalah V2. So di antara V1 dengan V2 ni dia tidak akan sama disebabkan kita ada satu nilai R kat sini. Dekat sinilah akan adanya voltage drop VR. Yang ni yang banyak yang kita apply dalam apa? Dalam nodal analysis.
Okay, nodal analysis. So you kena make sure that benda ni. Nak tak nak memang you kena faham betul-betul. Okay, faham betul-betul yang bila ada satu nilai resistor di antara satu node dengan satu node yang lain, dia mesti ada potential, voltage drop kat sini. Okay, masuk sekarang ni, kalau kita refer kepada potential difference kat sini, kita akan nampak VR is equal to V1 minus V2. Selalunya lah. Okay, V1 minus V2. VR kat sini. This one. Okay. Ada yang tak faham kat sini ke? Cuba tengok kat sini. Okay, ya. Okay, sekarang ni saya nak ambil this part. This part saya nak ambil sebuah the next slide. Okay. Kita ambil balik kat sini. Apa itu potential difference tu? Kita ada resistor, kita ada node kat sini. Yang ni V1, yang ni V2. Yang ni kita ada R kat sini. V2. Okey, soalan saya. Biasanya untuk current, okey, untuk current flow yang biasa yang you tengok dalam di dalam kelas yang lecture kita mengajar, I is equal to V H minus V low divided by R. Pernah jumpa tak formula ni? Pernah jumpa tak formula ni? Pernah. Okey. VH ni maksud dia apa dia? High potential. High voltage boleh, high potential boleh. Saya lebih good. Bolehlah pakai high voltage pun boleh, no problem. Sebab kalau pakai high voltage, dia dah masuk ke bidang power system. Okey, dekat situ. Yang dikatakan potential difference adalah voltage di antara dua titik. Itu yang dikatakan potential difference. Okey. Potential difference, PD ni adalah voltage between 2 point. Okey, between 2 point ataupun pada istilah yang biasa yang kita pakai dalam circuit, dia adalah node. Betul? Okey, let's say sekarang ni kamu tengok kat sini. Betul. VH minus VL divided by R. So if VH more than VL, I is positive. If R is constant. Katakanlah R ni constant. Nilai dia tak berubah lah, constant. So in case kalau VH minus VH more than VL, maksudnya you punya current akan jadi positif kan? Betul? But Betul. kalau VH less than VL, you punya current dia akan jadi negatif. Betul? Ini adalah konsep asas untuk kita nak tahu macam mana current tu wujud tak wujud. Dia mesti ada potential difference. Sekiranya VH equal to VL, what happen to your I? I is equal to 0. right. Betul tak? Masuk sekarang ni, yang dikatakan potential difference, yang ni lah. Ini adalah asas. So you kena remember benda ni. Bila you ingat benda ni, you akan nampak the way you solve you punya circuit theory memang akan jadi mudah.
Kalau you tak nampak benda ni, dia akan jadi agak payah. That mean the concept is kat sini, di antara potential difference dengan current, dia ada kaitan sebenarnya. Okay. Kalau current, current dia akan jadi kosong apabila no potential difference. Berbalik-balik pada kita punya ni tadi. Dekat mana? Dekat sini. Okay, yang ni ada potential difference tak? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Yang ni ada potential difference tak? Ada. Ada. So that's why lah kat sini akan adanya current yang wujud. Current akan exist kat sini disebabkan adanya potential difference di antara V1 dengan V2 ni, dia ada potential difference dekat sini. Nilai ada VR. Sama dengan VR kat sini. Itulah yang dikatakan potential difference. Kalau tak ada potential difference kat sini, you akan nampak you punya current sama dengan kosong. Yang ni tak nak memang kena ingat dah. Kena ingat sampai graduate. Kena ingat sampai you kerja nanti, you kena ingat benda ni. Okey yang tu kan dia katakan voltage dan juga current flow kat sini. Sebab basic konsep ni yang kita akan guna pakai dalam kita punya any circuit lah, sama ada electronic circuit ataupun electric circuit, electrical lah, motor electrical and so on. Right. Okay, so far sampai sini nampak tak apa macam mana current tu ada tak ada? ada siapa yang confuse kat sini? Hopefully no lah. Okay, maybe some of you dah clear. Yang mana yang belum clear, so hopefully you will clear lah tentang current kat sini dan juga potential different. And then berbalik pada circuit kita tadi tu. Kita ada 3 elemen. Elemen yang pertama adalah voltage source, positif, negatif, dan juga kita disambung secara series. This is element, single element, betul? Single element, and then the voltage dia adalah 10 volt. Disambung secara series. So series connection dengan satu resistor. Resistor R1. Dan resistor R1 ni juga disambung secara series dengan satu resistor lain, iaitu R2. Okey, soalan saya. Untuk current flow, circuit kita mesti antara terminal A, point A dengan point B here, kat sini. Okey, dekat sini A dengan B kat sini. Current ada flow kat sini tak? Tak ada. Okey. I is equal to 0, betul? Why? I open circuit. Open circuit. Okey. Saya suka mendengar term-term yang penting dalam electric circuit. Yang pertama tu adalah open circuit. Yang kedua? Short circuit. Thank you very much. Bijak juga ni. Short circuit. Inilah dua term yang paling kena faham betul
apa itu open circuit, apa itu short circuit. Right. Dia banyak benda yang akan kita nampak. Very simple, tetapi kita tak nampak kat situ. Contoh sekarang ni saya bagi. Macam mana yang dikatakan open circuit dan juga short circuit. Okey. Dia berkaitan dengan current dan juga voltage juga. Okey. Contoh circuit yang pertama, saya ada CC1 kat sini. Saya tanya kat sini, saya ada positif negatif. Saya ada sini, saya ada A, saya ada B. Saya ada R. Saya ada 10 kat sini. Okay, for this case, kalau kita tengok sini, antara point A dengan point B ni, kalau kita letak positif negatif V O kat sini, okay, saya tanya. Okay, I is equal to Kosong. 0. Kosong. Sebab Open circuit. okay, sebab AB open circuit. Yang ni memang kena faham. Tak ada pilihan. Memang kena tahu benda ni. Okey, saya tanya VO is equal to 10 volt. 10 volt. Right. Betul. Okey, kamu tengok kat sini. Kalau kita ada satu circuit, kita ada satu circuit yang ada open circuit, current automatic dia akan jadi kosong. Tak perlu nak kira current dah. Dia akan jadi kosong. Confirm. Tetapi nilai VO ada tak? Nilai V kalau kita measure, kita akan dapat sama dengan voltage source yang kita connect di antara terminal A dan juga terminal B tadi tu. Okey, yang ni you apply kat mana? Yang ni you apply kat mana? Topik apa yang you apply? Dalam? Betul? Thevenin? Betul. Ni dalam Thevenin. Kalau benda ni you tak dapat, you tak boleh nak absorb. Absorb wah. That means you tak boleh nak take note benda ni. Maksudnya nanti you akan ada problem kat situ. Right. Ini konsep. You ada term open circuit. Dekat sini. Okey. Kalau short circuit, macam mana short circuit? Okey. Kalau short circuit. Kalau short circuit ataupun SC. Saya mengajak student saya macam ni. Short circuit SC. Kita ambil benda yang sama kat tadi. You ada positif, negatif. You akan ada R. You ada terminal A. You ada terminal B. And then you. Ini yang dikatakan short circuit. You ada 10 volt. Dan R ni katakan kita ambil R ni sama dengan 20 ohm. And then kita ada I. Okey, kalau untuk short circuit. Okey, kalau untuk short circuit sekarang ni. Short circuit. I ada value tak? Ada. Okey, I sama dengan 0.5 divide by 20 equal to 20 ohm. 20 ohm to 1 divided by 2 0.5 M. Betul? Okey, kalau kita letak sini positif negatif, kita letak VO kat sini. Okey.
letak VO kat situ. VO sama dengan apa? Kosong. VO sama dengan? Boleh tak? Sebab apa VO sama kosong? Short Short circuit. circuit. Sebab short circuit. Tu yang biasa kita study kan. Yang tu kan. Okay. So kalau macam ni, kita ada R1, kita ada R2, kita ada 10 volt. Okay. Kita ada 10 volt. Sini current. I. Apa jadi pada R2? Bypass. Bypass. Sebab apa bypass? Lalu less resistance. Sebab current takkan lalu. Current takkan lalu. Sebab apa current takkan lalu? Pada short circuit. Disebabkan short circuit. Character short circuit. Apa kaitan short circuit dengan current tu? Short circuit dengan resistor. Bypass. Yang ada resistance. Current pilih. Okay. Okay. Thank you for your response. Okay. Okay. You kata disebabkan short circuit. Okay. No problem. Short circuit. Kenapa short circuit R2 ni you bypass? Disebabkan short circuit and then kamu kata bypass. Bypass R2. Kenapa? Parallel. Sebab dia kata parallel. Okey, ada orang jawab sebab dia kata IAC parallel dengan R2. Okey. Apa masalah? Ya, sebab tak ada rintangan kat situ, sir. Tak ada rintangan kat mana? Jadi dekat ISC. Dekat short circuit tu. Jadi dia akan lalu situ. Yalah, kenapa R2 ni kita cancel? Sebabnya oleh kerana short circuit, jadi R2-nya kita kena ignore. Sebab current tu dia tak lalu kat situ. Macam mana kita tahu current tak lalu kat situ? Sebab dah ada short circuit. Okey, tak apa. Sorry. Balik kepada short circuit. Okay. Harus lalu dengan rintangan yang rendah. Okey. Harus lalu dengan yang rendah. Okey. Kita balik pada sini tadi. Okey. Cuba tengok ini. Nampak tak? Current akan ada. Dia just exist. Dia akan wujud apabila adanya potential difference. Betul? Betul tak? So soalan saya, potential difference ada tak ada? Dalam kes ni. Soalan saya, I kat sini, IO ni. Kenapa IO ni tak ada? Kenapa IO tak ada? Soalan saya. Siapa boleh jawab? Voltage sama dengan kosong. No Voltage potential sama dengan difference. kosong. Sebab apa voltage sama dengan kosong? Short circuit. Sebab short circuit. Disebabkan short circuit. Okey, kamu tengok sini. Ke sini, kalau kita ambil ni sebagai ground kan. Pernah faham kan VG kan? Faham. Okey, VG sama dengan 0 volt. Sini sama dengan apa? Ni. Sini sama dengan apa?
Sama dengan biji. Biji juga. Biji juga. Okey. Sini biji, sini biji. Ada tak voltage? Potential different? Tak ada, kosong. Kosong. That's why lah current tak lalu kat sini. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Ha. Kan? Itulah itulah dia punya alasannya yang mengatakan R2 dia punya R2 kita by pass ataupun biasanya kita kata kita cancel out lah benda tu. Kita boleh ignore macam ada seorang sahabat kata tadi, kita ignore. Tapi the reason why R2 kita ignore because of current tak flow ikut R2. Disebabkan tak ada potential difference di antara this point dengan this point. Setuju tak apa yang saya cakap? Betul. Setuju. Betul. Itulah reason sebenarnya. Bukannya kita kata okey bypass short circuit, kita bypass anything yang parallel dengan dia. Contoh dia, adakah sahabat kita kata tadi dia parallel. So what happen kalau short circuit parallel dengan current source? Boleh ignore? Boleh ignore tak? Tak boleh ignore kalau current source. Kalau I short circuit parallel dengan voltage source, benda tu takkan wujud dalam kita punya circuit analysis. Okay. Tapi basically apa yang saya cuba nak sampaikan, daripada sini sebenarnya saya yang memahami konsep current I is equal to higher potential minus lower potential divided by R. So in case your R is constant, that one is constant lah. Okay. So this formula sebenarnya. So yang ni lah yang kamu akan apply dalam nodal analysis. Macam you buat sebelum ni kan. You ada resistor sini. Resistor sini. You ada ni. Ground. You ada V1 sini. You ada V2 sini. Sekarang selalunya you nak kat. Kalau saya dalam kelas, saya banyak buat macam ni. Nampak? So ni I1. Yang ni I2. Yang ni I3. Betul? Okey. Yang ni. Contoh saya ambil I1 kat sini. Kalau kita apply dalam nodal kan, KCL katakan. Saya nak tunjuk benda ni. Yang kata current ni sebenarnya. KCL. Kalau kita apply KCL, kita akan nampak I1 plus I2 equal to 0. Betul? Siapa setuju? Satu lagi. Setuju? Satu lagi. Patutnya kita buat macam ni lah. Satu lagi resistor kat sini lah. Okey. V2 ni V3. Ni kita ada sini R1. Yang ni sini kita ada R2. So maksud sekarang ni sini ni RO kat situ. So yang ni kita akan nampak untuk node V2 kita akan ada sini I4. Kita akan ada I2 equal to I3 plus I4. Setuju? Setuju. Tapi basically kat sini kamu akan nampak I1 is equal to minus I2. kalau draw macam ni lah. Betul tak? Yang tu lah. Tu beza dekat situ lah. Tapi maybe this example not
not good lah. Tak sesuai kat sini. Tak apa, kita cuba tengok. Saya nak ambil konsep yang current tadi ni. Saya draw lain lah kat sini ya. Contoh kita apply dalam node analysis tadi tu. Kita dalam node analysis kita ada current, and then kita ada satu ini resistor, kita ada resistor, kita ada resistor, betul. And then kita ada resistor, and then kita ada current. Ni soalan saya bagi. Let's this example 1 ampere, and then you ada 2 ohm, you ada 4 ohm, sorry. You ada 4 ohm, you ada 6 ohm, and then you ada 2 ohm here. Right. And then you put just as V1, and then you ada V2. Setuju? Ada yang tak setuju apa yang sebab ni? Setuju kan? Setuju. Okay. I think you all adalah nodal analysis dah mahir sebenarnya. Okay, saya nak tunjuk yang tadi macam mana current tadi tu. So sekarang ni saya letak sini sebagai I1. Yang ni saya letak sebagai I2. Yang ni saya letak sebagai I3. Yang ni sebagai I4. Yang ni saya letak ni 2M. Yang ni saya letak sebagai I5. Boleh? Masuk sekarang ni, you ada berapa node? 2 node. Iaitu V1 dan juga V2. Siapa yang tak nampak lagi? V1 dengan V2. Okey, contoh ni lah. Okey, sekarang ni kalau kita apply nodal macam yang kita faham dalam nodal dalam nodal, kebanyakan kita akan menggunakan KCL kan? Betul? Kirchhoff current law. So Kirchhoff current law dia kata apa? KCL dia kata apa? You ada satu point, node, current entering the node must be equal the current leaving the node. Betul? Betul? Current yang masuk mesti sama dengan current yang keluar daripada node. Okey, yang tu saya rasa you all faham. Okey. Masuk sekarang ni kalau V1 kita apply kat sini, kita akan nampak I1 is equal to I2 plus I3. Setuju? Betul. Okay. So I1 sama dengan berapa? 1 ampere. 1 ampere. I2, formula I2. Tolong bagi satu formula untuk saya. V1 over 2. V1 over 2. Okay. We put this one is VG lah. You kata V1 over 2. I3? V1 minus V2 over 2. V1 minus V2 divided by V2 over 2. V1 minus V2 divided by 2. Betul kan? Betul kan? Betul. Okay. So kalau kita tengok yang ni, V1 divided by 2. Macam mana kamu tahu kata V1 divided by 2? Voltage potential. V1 minus VG over 2. Okay. V1 minus VG. VG divided by 2. Yang ni yang kata tadi, yang saya cakap tadi ni. Current akan flow di antara satu point ke satu point apabila adanya potential difference. Right. Basically, sebenarnya untuk formula asal I2 adalah V1 minus VG divided by 2. So sebab itulah dalam nodal analysis
Nak tak nak, you kena identify first. But if you still remember, dalam kita punya prosedur untuk nodal analysis, kita akan choose at the bottom line tu sebagai kita punya VG. Ground as a ground. Bila kita letak ground, maksudnya that one adalah reference point kita. Okay, our reference point yang mana current dia akan pergi ke ground. Itu dia punya konsep. Sebab tu kat sini untuk I2 saya akan menggunakan pakai V1 minus VG divide by 2. Setuju? Ni VG kan? Yang ni VG. Nampak? Sebab kita choose kat sini sebagai VG. So bila kamu dah familiar, selalu dah menggunakan pakai benda ni, you akan nampak yang I2 sama dengan V1 minus 2 sebab VG is equal to 0. Kalau kamu dah biasa buat praktis membuat soalan, bila lama-lama kamu rasakan kamu tak perlu letak VG itu. Kan? Betul tak? Bila kalau yang tak familiar, you boleh letak VG, no problem. And then you buat macam saya buat ni kan. That one is okay, no problem. That mean you faham yang menyatakan yang tadi tu. Yang formula ni tadi ni. 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 Formula ni tadi. Yang current dia akan flow apabila ada potential different. Okay. Divide by R. Dekat sini. So yang ni akan ada lah. I2 dia akan ada. Sorry. I3 dia akan ada sebab ada V1 dengan V2. Okay. Untuk V2. Apa formula dia? KCL. V1 minus V2 over 2. Sorry. V2, untuk V2, I3 kan? I3 equal to I4. I2 plus I5. I4 plus I5. I5. Right. Okay, kita go. Kita ambil so kat sini ya. So kita akan ada apa tadi? Kita akan ada I2 equal to I3 plus I4. Right. Okay, so I3. Maaf. Kita ada I3 equal to I4 plus I5. So I3 equal to V1 minus V2, right? Divide by 2. Setuju? Setuju. Itu. And then kita akan dapat I4 equal to V2 minus VG divide by 6. Okay. Boleh. Okay. Divide by 6. Plus I5. Okay. What is I5? Negative 2. Negative 2M. So, negative 2 ampere. Siapa yang tak setuju buat ni? Yang ni saya cancel lah. Boleh? So, you akan dapat V1 minus V2 divide by 2 equal to V2 over 6 minus 2. Setuju tak yang ni? Setuju. Sebab apa I5 equal to minus 2 ampere? Sebab apa I5? Different direction. I5 equal to minus 2M. Kalau kat sini kamu nampak current source. Hello? Current source series dengan 4 resistor ni. 4 ohm kat sini. Maksud dia kita dah tahu dah kat sini dia punya current flow adalah 2M.
kalau ke sana. Nampak? 2M. Ni 2M. Tapi bila kita buat nodal analysis, saya akan buat assumption yang saya buat adalah current apa I5 ni adalah inverse. Dia terbalik dengan current yang dalam circuit ni 2M. Sebab tu kita akan dapat I5 sama dengan minus 2M. Betul ataupun tidak? Betul ataupun tidak? Betul. Betul kan? Nampak? Yang ni yang kita apply untuk okay. KCL kita dah touch. Yang ni KCL kita dah touch. Kamu dah faham yang ni. Dan daripada sini, the way you menjawab soalan saya tadi tu, Alhamdulillah. Alhamdulillah sebenarnya. Kita dapat bentukkan dia punya equation kat sini. Kalau nodal analysis kamu dah faham, saya just add benda ni saja. Macam mana kita memahami yang formula V1 divided by 2 ni sebenarnya. Sebenarnya V1 minus VG. So since VG equal to 0, so kita boleh cancel out. So tinggallah V1 divided by 2. Right. Okay, so one more yang saya nak apply kat sini adalah KVL. Okay, sikit lagi KVL je. KVL. Okay, KVL dia kata apa? KVL? KCL kamu tahu. KCL dia kata current masuk ke satu node mesti sama dengan current yang keluar daripada node. Nilai. Okay. Kirchhoff voltage law dia kata the summation of voltage source must be equal to the summation of voltage drop. Setuju? KVL. Setuju? Yang ni konsep biasa ya kat sini. So kalau you ada positive and then you ada negative and then you ada one resistor R1 and then connected in series with R2 here. And then that one I put as 20 volt here. And then I put that one is 5 ohm here and then 5 ohm here. Right. Okay. Ini. So bila kita tengok circuit ni, current akan ada. Sebab apa current akan ada? Sebab apa current akan ada? Sebab apa I ni akan ada current? Sebab ada potential different. I akan ada potential different. Tapi secara ringkasnya kita akan nampak. Okey. Saya cukup suka bila dengar term tu. Loop ataupun biasa kadang kita panggil sebagai mesh kan. Okey, loop ni yang dikatakan loop adalah closed path. Closed path. Okey. Maksudnya sekarang ni circuit yang bertutup lah. Lebih kurang macam itulah. That mean kita current ni dia akan circulate dalam kita punya loop ni daripada positif I ni dia akan circulate daripada I dia akan pusing I ni positif and then back to negative. And then positif, negatif. Positif, negatif. Dia akan circulate dalam kita punya loop. Kalau you ada open circuit, so I equal to 0. Kalau close path, I mesti ada. Yang tu confirm. Betul. So kita ada dalam KVL, inilah rule yang kita faham, yang kita akan guna pakai kat sini. Right. Dan bila ada current flow dalam kita punya circuit, so automatic kita akan ada apa kat sini? Kita akan ada voltage drop. Voltage drop kat mana? V1 boleh? Saya letak ni V2. Setuju? Setuju. Okey.
Macam mana kita nak tahu dia punya polarity? Current flow. Current flow. Maksudnya V R. Katakan current kan masuk kat sini. So polarity macam mana? Sini apa? Sini positif. Sini Negatif. yang ni pun memang macam tu. Jangan kamu letak sini negatif, sini positif. That dalam kita mengguna pakai KVL ni, you akan dapat sini positif, yang ni negatif. Current flow daripada positif, dia masuk positif, keluar negatif, dia masuk positif, dia keluar negatif. Dan seterusnya, dia patah balik kat sini. Itulah current punya flow direction. Kan? Dekat situ. Right? Kalau you assume ke sini, boleh tak? Katakan I ke sini. Boleh. Boleh. Sebab kita dalam analisis, kita buat analisis, that one is no problem. Tak ada isu. You boleh buat any current direction. But if the current direction given, so you must follow the current direction given lah. In case in your final exam, for example. So you must follow the direction given. Kalau dia tak bagilah katakan dalam soalan final, kamu nak apply macam mana? Biasanya kita akan consider sebagai Clockwise. Clockwise direction. That one is more better lah untuk kita practice dalam kita punya soalan. Tapi kalau dalam soalan ni bagi direction, so you kena follow dia punya direction lah. Jangan kamu ubah pula. Lagi pening kepala. Okay. Kalau dia tak bagi, kamu assume just clockwise punya direction. Right. Okay, so now balik kepada KVL kat sini. Kalau KVL kat sini, biasanya you apply macam mana untuk dapatkan KVL around the loop? Around the loop here. Kamu nak mula kat mana? Maksudnya kat sini. Mula dekat source boleh. You boleh mula kat mana-mana boleh. Tapi kamu kena tahu dia punya voltage polarity tadi tu. Kalau dekat voltage drop ni memang you kena assign ni punya polarity kat mana. Tapi kena consider balik you punya current direction. Macam saya buat sekarang ni, current dekat sini. So secara automatik saya akan dapat positif V1, positif V2 kat sini. Kalau you consider anti-clockwise, you akan dapat macam lain. So saya praktis selalunya saya akan mula, kalau ada voltage source, saya akan mula daripada voltage source. So kita akan dapat minus 20. Betul? And then plus V1. Betul? Plus V2 equal to 0. Sekarang ni kita KVL dia kata macam ni. Tapi kita himpunkan the summation of Vs, voltage source yang ada dalam loop, you minus the summation of voltage drop is equal to 0. That one is just a mathematical punya equation. That one don't worry. Tapi basically saya akan apply that one is equal to 0. Selepas tu baru saya akan himpunkan dia punya constant value ke the other side, maintain yang formula dekat sini. Right. So kita ada minus 20 plus V1 plus V2 equal to 0. So kita ada minus 20 plus V1 plus V2
equal to 0. So, saya separate kan. V1 plus V2 equal to 20. Boleh? Sorry. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. So, V1 plus V2 equal to 20. Yang ni adalah the summation of V drop. That one is the summation of V source. Boleh? Nampak tak? Sama kan? Biasalah dalam equation kita selalunya kita akan letak constant value belah sini lah. Betul tak? Kita jarang dalam matematik sekalipun kita jarang kita letak 20 belah kiri. Constant value kita akan letak belah kanan. Kan? Dekat sini. So soalan saya sekarang ni, formula V1. What is V1? 5i1. 5i1. Okay. So V1 is equal to 5i1. V2? 5i1. 5i1 equal to 20. Right. So I1 5 plus 5 equal to 20. So I1 equal to 20 divided by 10. And then your I1 is equal to 2 ampere. Right. Betul. So kat sini kamu akan nampak macam mana kita menyelesaikan masalah. Konsep apa yang kita pakai kat sini? Yang pertamanya adalah KVL. Tapi dalam KVL, dia menggunakan pakai konsep penting dalam KVL adalah Mesh analysis. V is equal to IR. Ni apa dah? Ni law apa? Ohm's law. Ohm's law. Nak tak nak kena faham itu. What is the Ohm's law? Itu yang penting sebenarnya. Ni that's why untuk malam ni saya lebih suka bercakap tentang basic fundamental Ohm's law. V is equal to I R. And then you boleh dapat I is equal to V divided by R. So basically I is proportional to V. Right. If R is constant, I proportional to V. I will be increased if you increase the voltage supply. Right. So dalam KVL kita menggunakan pakai benda ni. Ohm's law ni. Ni yang penting ni. You jangan, you takkan ada V is equal to I over R. Tak ada. Okay. Tak ada dalam kamus. You cari dalam kamus takkan ada V equal to I over R. Okay. Si jejaka tampan Ohm's law ni dia yang kata V is equal to IR. So kita sebagai orang electrical engineering, so kena follow benda ni lah. Okay. Nak tak nak, kalau you tak follow benda ni, kalau you nak cakap juga V equal to I over R, kita boleh lah buat kan, tapi kita terpesong lah. Dalam bidang ilmu ni kita terpesong sikit lah. Yang tu je lah. Kalau you buat V equal to I over R, mudah je. You punya jawapan kamu salah. Okay. So yang ni yang saya rasa penting untuk fundamental maksud saya untuk kita meneruskan dalam DC circuit. Kita ada mesh analysis, you ada nodal analysis, and then you akan apply superposition theorem, you ada Thevenin theorem, you ada Norton theorem,
you ada maximum power transfer. Untuk menyelesaikan semua masalah ni, kamu kena faham konsep. Kalau superposition, konsep kamu dah faham. Thevenin pun kamu dah faham. Norton pun kamu faham. Maximum power transfer pun sama juga. Kamu kena faham konsep dah. MA pun sama, NA pun sama. Tapi basically nak tak nak kita terpaksa menggunakan pakai konsep-konsep yang kita belajar pada malam ni. Yang ni kalau you faham ni, insya-Allah saya rasa untuk memudahkan untuk kita apply for the next what we call topic dalam DC circuit. Okay, dalam DC circuit. Saya lupa one more thing dalam dekat elemen tu. Under element tadi tu kita ada dua kan, kita ada dependent source dengan independent source. So dependent source you ada voltage source, voltage control current source, voltage control voltage source, and then you ada current control voltage source, and then you ada current control current source. Source independent macam biasalah, independent you ada voltage source, and then you kena tahu dia punya what we call dia punya symbol dia. Kalau ni bentuk macam ni kan. Kalau yang independent dia value source tu dia tak depend pada mana-mana. You ada voltage source, and then you ada current source kan. Kalau dependent you kan ada diamond punya symbol, sama ada depend on current and then or depend on voltage. Then what is the element lah dalam sama ada dependent source dan juga dependent source ataupun independent source. Saya lupa tadi one more thing kat sini. So saya faham. Yang ni untuk dependent source okey ke? Tak jawab dah. Okay. So far saya rasa saya dah cover dah untuk fundamental yang saya plan untuk malam ni. Iaitu voltage dah cover, current dah cover, power dah, Ohm's law dah cover, KVL dah dan KCL pun dah. Okay, so sebarang macam mana semua? Okay. Okey ke? Okay. So dalam meeting hari ni kita ada lebih kurang dalam 52 student. Saya nak ambil gambar sikit boleh? Boleh turn off you all punya kamera tak? Boleh. Try turn off tak? Macam mana nak buat pergi ramai Yang lain. Jangan malu lah. Muhammad Safiuddin. You daripada mana Safiuddin? Safiuddin, you daripada mana? Oh, tu banyak. Okay, come on. Okay, saya tengok gambar lah. Sana. Okay, thank you very much. Saya dah ambil gambar. Okay, untuk kelas malam ni dah tamat. So kita ada ramai participant daripada mana ni? Daripada Pasir Gudang ramai, Pasir Gudang.
Ramai. Tolong jawab. Ramai. Ramai di Pasir Gudang. Alhamdulillah. Terima kasih kerana attend saya punya kelas malam ni. Pada hari Jumaat yang berbahagia. Okey, yang ni permulaan lah. Diploma bila final exam? Tolong jawab Ustaz. Diploma final exam bila? 25 bulan 8 saya. 25 bulan 8. Oh, lambat lagi lah. Lambat lagi kan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. So Bulan 7. Ha? Bulan 7. 25 bulan 7. 25 bulan 7. Alamak, 2 minggu lagi. 2 minggu minggu depan. Tapi tu kat kelas. 7 Ogos. Ogos. Nama guys. Tak semua kan. So it's okay lah. Kalau dekat Penang, kat Penang kita ada EE 2. Siapa? Saya nak tanya ni. EE 200 ada kat sini tak? EE Ada. 200. Ada ah? Ada. Okey. Kelas saya ada untuk bench tech ada. Diploma Pasir Gudang lah. Okey, saya minta komen sikit. Apa pendapat you all bila saya buat kelas macam ni? Minta ikhlas you all jawab kat saya. I just want to know your response, your feedback. Somebody boleh cakap. Tak kisah. Maksud saya ni keperluan kelas macam ni. Perlu tak perlu? Membantu sir. Tu siapa jawab tu? Tak nampak. Cuba buka kamera sikit nak tengok yang jawab tadi. Membantu. Kalau membantu dari segi apa membantu tu? Pukul 10 betul lah. Tapi tak apalah. Kalau membantu kamu, insya-Allah alhamdulillah lah. Okey. Just take note benda tu. Mungkin yang mana yang dah faham, alhamdulillah, that one is okay. Kalau mana yang belum faham, cuba fahamkan betul-betul konsep fundamental yang saya cuba sampaikan pada malam ni lah. Benda tu yang paling penting. Yang tu, okay. For the next topic tu, just you apply the concept there, okay. Dalam mesh, you just apply KVL punya equation, betul. Dalam nodal, you apply KCL punya equation. Tapi kalau kita go through dia punya soalan, kita akan jumpa kadang-kadang jumpa dependent source, adalah open circuit, short circuit and so on. So alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. So kalau ada apa-apa komen, you all boleh directly orang kata apa, komen dekat saya. Saya tak ada isu untuk you all komen. Berkenaan dalam chat you boleh komen. Nanti kita baca chat kepada sahabat-sahabat kita lah. Kalau nak chat pun chat lah. Yang tu. So untuk malam ni saya ucapkan ribuan terima kasih. So kita akan jumpa lagi lah pada masa-masa yang plan tu tak tahu bila nak buat ni. Plan tu minggu depan. Kalau minggu depan tu kalau boleh dapat cover 2 mesh dan juga nodal tu pun alhamdulillah lah. So kalau saya buat minggu depan hari masa yang sama boleh tak? Ada yang nak join tak? Ada. Kita Boleh. VDR dengan CDR, sorry. VDR, CDR tu kejap je. KVL, KCL. Saya cuba yang sebaik mungkin lah sebelum you all ambil final exam. At least dapat bagi clear sikit lah. Kita cuba buat example yang ada dependent source and so on lah. Yang tu. Tapi basic punya example. Tapi akan ada elemen dependent source and so on. Yang tu je lah. Okay.